Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Bahrin bin Saharzlan. Hari ini saya akan menceritakan tentang Hutan Raya Belum. Hutan Raya Belum terletak di negeri Perak. Hutan Raya Belum dipercayai wujud lebih 130 juta tahun dan Hutan Raya Belum ini merupakan salah satu hutan yang tertua di dunia. Nama Raya Belum ini berasal daripada nama perkampungan lama, iaitu Perkampungan Belum Lama. Perkataan belum berasal daripada serangga kayu yang berbunyi belum-belum. Ikut sejarah, Hutan Raya Belum dahulunya terdapat masyarakat Melayu lama yang terletak di tengah-tengah Hutan Raya Belum, iaitu kaum yang mendiaminya iaitu kaum Jahal. Selain daripada itu, sejarah Hutan Raya Belum ini juga dahulunya menjadi tempat persembunyian pihak askar-askar British pada tahun 1952. Selain daripada pokok dan juga tasik, Hutan Raya Belum juga terdapat pelbagai jenis spesies flora dan fauna, iaitu pokok cengang, meranti dan juga merbau. Selain daripada itu, Hutan Raya Belum juga terdapat pelbagai jenis herba yang mampu merawat pelbagai penyakit. Selain itu juga, Hutan Raya Belum ini terdapat tumbuhan yang sangat jarang ditemui, iaitu tumbuhan Rafflesia, iaitu pokok Rafflesia. Barang alam sekitar ialah barang yang wujud secara semula jadi, sama ada yang terdiri daripada flora maupun fauna. Antara barang alam sekitar yang wujud di Hutan Raya Belum ini ialah pengunjung dapat menikmati keindahan flora seperti bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia dikenali sebagai bunga yang paling besar di dunia. Bunga Rafflesia yang terdapat di Hutan Raya Belum ini terdiri daripada 3 spesies, iaitu R. Carey, R. Kenleyi dan R. azlani. Pengunjung yang bertuah akan dapat melihat bunga ini kembang secara mekar. Selain itu, pengunjung dapat menjejaki kawasan Salt Lake. Salt Lake adalah kawasan di mana terdapatnya garam mineral terkumpul dan pelbagai haiwan akan datang ke kawasan hutan tersebut dan menjilat garam mineral sebagai salah satu sumber nutrisi. Dan untuk pengetahuan, di Hutan Raya Belum ini terdapat 12 lokasi Salt Lake. Di samping itu, pengunjung dapat berenang di santuari ikan di Sungai Ruok. Pengunjung yang pergi ke Hutan Raya Belum ini dapat menikmati keindahan air terjun, mandi manda serta memberi ikan makan. Pengunjung juga dapat menenangkan diri dengan melihat ikan-ikan ini berenang, menikmati makanan yang diberikan oleh pengunjung. Seterusnya ialah pengunjung dapat melihat keindahan fauna seperti burung enggang. Burung enggang tidak hanya terdapat di Sarawak dan Pahang sahaja, namun juga boleh dilihat di Hutan Raya Belum ini. Ada 10 jenis burung enggang yang terdapat di Malaysia dan kesemua jenis burung enggang tersebut ada di Hutan Raya Belum ini. Pengunjung yang bertuah akan dapat melihat burung ini hinggap di pokok. Hutan Raya Belum merupakan hutan simpan yang terbesar di semenanjung Malaysia dan mempunyai flora dan fauna yang terancam di dalamnya. Oleh yang demikian, penduduk sekitar mempunyai kesanggupan untuk membayar dalam memelihara Hutan Raya Belum. Kesanggupan pengguna untuk membayar adalah untuk membantu dan menyokong NGO untuk memelihara Hutan Raya Belum serta mendorong kerajaan tempatan untuk meningkatkan pemeliharaan terhadap hutan tersebut. Kesanggupan untuk membayar atau lebih dikenali sebagai WTP, Willingness to Pay, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan harga yang tertinggi yang sanggup dibayar oleh pengguna untuk satu unit barang atau perkhidmatan. Secara umumnya, terdapat 3 cara untuk menganggarkan WTP. Pertama, memerhati tingkah laku pengguna dalam membeli suatu barang atau perkhidmatan. Yang kedua, memerhati pendapatan, masa dan tenaga pengguna dalam mendapatkan suatu barang atau perkhidmatan untuk mengelakkan kerugian. Yang ketiga, mendapatkan maklumat tentang kesanggupan membayar seseorang individu ke atas suatu barang atau perkhidmatan untuk mengelakkan kepupusan dan kerosakan yang akan berlaku pada masa hadapan. Dalam kes ini, cara kedua dan cara ketiga mempunyai kaitan dengan kajian yang telah dilakukan. WTP dianggarkan dengan pendapatan dan kesedaran individu terhadap kepentingan hutan.
Semakin tinggi pendapatan dan kesedaran terhadap pentingnya memelihara hutan, semakin tinggi kesanggupannya untuk membayar. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Proceeding of the National Academy of Science of United States America (PNAS), mereka mendapati bahawa masyarakat di sekitar hutan Royal Belum iaitu Selangor dan Kuala Lumpur sanggup membayar secara bulanan untuk pelan membekalkan perlindungan maksimum kepada hutan tersebut. Mereka sanggup untuk mengeluarkan kos untuk setiap 100,000 hal kawasan tanah sebanyak RM2.52 sehingga RM3.25 untuk pelan perlindungan pemburuan. Manakala untuk pelan perlindungan pembalakan, mereka sanggup mengeluarkan kos sebanyak RM3.70 sehingga RM5.08. Mereka sanggup untuk mengeluarkan kos kerana mereka sedar bahawa hutan raya belum mempunyai banyak manfaat dan kepentingan umumnya kepada masyarakat Malaysia dan mereka tidak mahu kehilangannya disebabkan oleh aktiviti manusia yang tidak bertanggungjawab pada masa hadapan. Jadi, dengan nilai ekonomi yang sanggup dibayar oleh pengguna, pihak bertanggungjawab perlulah mengambil tindakan untuk menjaga kelestarian hutan tersebut. Jadi, langkah yang pertama adalah pihak Hutan Raya Belum itu sendiri, mereka bekerjasama dengan Jabatan Perhutanan dan beberapa agensi lain dalam mengawal pencerobohan hutan simpan berkenaan. Bagaimana mereka lakukan adalah kerajaan negeri telah menggazet hampir 19,000 hektar hutan yang berhampiran dengan Raya Belum sebagai hutan simpan. So, ia dapat memastikan peneroka haram sentiasa berada jauh daripada hutan Raya Belum tersebut. Langkah yang kedua adalah pihak Hutan Raya Belum menghadkan jumlah pelancong yang dibenarkan masuk pada satu-satu masa, di mana hanya 250 orang pelancong sahaja dibenarkan masuk dalam satu masa kerana mereka tidak mahu jika terlalu ramai akan menyebabkan hutan itu kerosakan dan apa-apa berlakulah yang kita tidak ingini bila terlalu ramai pengunjung masuk dalam satu-satu masa. Jadi kerana kita tengok bila hutan atau apa-apa tempat yang viral, kita mula-mula akan cantik. Tapi bila ia dah terkenal, ramai orang berkunjung di tempat tersebut, hutan tersebut atau sesuatu tempat tersebut akan beransur hilang dia punya keindahan. Jadi pihak Raya Belum ni telah mengambil inisiatif satu laluan masuk sahaja pelancong untuk masuk ke hutan tersebut, so that mereka akan dapat mengawal. Hanya 250 orang pelancong sahaja akan masuk dalam satu-satu masa. Langkah yang terakhir adalah pasukan penguat kuasa terutama ranger hutan perlu ditambah jumlahnya kerana kawasan hutan yang terlalu luas agak sukar untuk dipantau oleh kaki tangan yang kecil jumlahnya. Jadi inisiatif yang boleh dibuat oleh pihak Raya Belum ialah dengan penggunaan teknologi seperti kapal terbang, satelit, helikopter. So ini bagi tujuan pengawasan turut memudahkan kerja ranger hutan. So kita tidak perlukan ranger hutan yang terlalu ramai, tetapi kita menggunakan teknologi terkini. Saya tahu kerana Raya Belum ini merupakan hutan yang dijaga. Jadi mungkin terdapat banyak bajet lah untuk menjaga kelestarian hutan tersebut. Jadi pengawasan yang cekap ini mampu memastikan kawasan hutan belantara kita tidak mudah untuk diceroboh. Okey, manfaat dan tarikan di Hutan Royal Belum. Yang pertama, ubat-ubatan. Kebanyakan ubat-ubatan yang diluluskan telah diambil dan diproses dari herba-herba dan tumbuh-tumbuhan yang terdapat di hutan tersebut. Ini sebagai penawar kepada penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, kanser dan sebagainya. Okey, yang kedua, bunga revisia. Bunga revisia ialah bunga paling besar di dunia. Terdapat 3 spesies iaitu R. curry, R. cateli dan R. azulani yang terdapat di hutan tersebut. Yang ketiga, perkampungan orang asli. Terdapat beberapa penempatan orang asli yang boleh anda lawati, antaranya kampung orang asli Aman Damai, kampung orang asli Sungai Kejar, kampung orang asli Sungai Tiang dan kampung orang asli Belum Lama. Yang keempat, Salt Lake. Salt Lake adalah kawasan di mana terdapatnya garam mineral terkumpul dan pelbagai haiwan akan datang ke kawasan tersebut.
dan menjilat garam mineral sebagai salah satu sumber nutrisi. Secara kesimpulannya, hutan Raya Belum adalah suatu hutan yang tertua di dunia dan ia telah wujud sekitar 130 juta tahun yang dahulu. So disebabkan hutan itu adalah hutan yang tertua di dunia, so jadi banyak perkampungan orang asli. Hutan Raya Belum ni ada banyak barang alam sekitar seperti bunga rafflesia. Bunga rafflesia ni susah nak jumpa dan dia tak akan jumpa dekat mana-mana, even dekat tepi jalan pun kita tak akan jumpa. Dia hanya tempat-tempat tertentu saja. Dan yang kedua adalah tempat Hutan Raya Belum ni ada banyak salt lake. Salt lake ni ada 12 lokasi pulau dekat Hutan Raya Belum ni, sangat penting untuk habitat haiwan di sana. So untuk menjaga kelestarian Hutan Raya Belum ni, banyak pihak sebenarnya yang memainkan peranan penting, dan dua pihak yang utama adalah pihak masyarakat dan pihak kerajaan. Bagi contoh, kalau pihak kerajaan perlu memain dasar dan membuat satu undang-undang yang baru yang mana menghadkan jumlah pelancongan ke dalam sesuatu tempat tersebut supaya untuk mengelakkan daripada berlakunya kerosakan di Hutan Raya Belum. Dan pihak masyarakat juga perlu memainkan peranan penting seperti beri kesedaran sendiri terhadap pada ahli keluarga sendiri ataupun sahabat andai, dan membuat suatu kempen kesedaran secara terbuka supaya masyarakat kat luar sana kesedaran kepada mereka supaya Hutan Raya Belum ni adalah suatu hutan yang patut kita jaga dan bukan patut yang kita perlu abaikan. Hutan Raya Belum ni ada banyak manfaat dia, terutama seperti ubat-ubatan. Jadi ubat-ubatan ni telah diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan itu sendiri daripada segi penyakit-penyakit tertentu seperti Alzheimer, Parkinson dan lain-lain. Manfaat yang daripada Hutan Raya Belum juga adalah perkampungan orang asli itu sendiri. Sebab perkampungan orang asli ni kita dapat lihat supaya kita boleh tahu kewujudan cara asal usul orang sebelum wujudnya perkembangan teknologi. Kan kita tinggal di sekitaran yang penuh dengan perkembangan teknologi. Jadi bila kita melawat dengan perkampungan orang asli, kita dapat tahu cara hidup orang dulu untuk orang kata survive pada masa dulu. Terima kasih.